Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar murid-murid? Harap semua berada dalam keadaan sihat. Okey, hari ni kita nak continue ataupun kita nak ulang kaji berkenaan dengan topik biodiversity. Harap supaya murid-murid dapat memberikan tumpuan. Okey, untuk tajuk biodiversity kali ni kita nak continue kepada pengkelasan pelbagai jenis haiwan dan juga organisma hidup. Okey, so sebagaimana yang kita tahu, Malaysia adalah antara 12 negara di dunia yang dicucuri dengan hujan, serta disinari dengan cahaya matahari sepanjang tahun. Malaysia kita dapat hujan dan cahaya matahari sepanjang tahun sebabnya kita duduk di garisan khatulistiwa. Oleh itu terdapat pelbagai jenis haiwan serta tumbuhan yang tumbuh di negara kita. Kita sangat banyak kepelbagaian biodiversity di Malaysia. Ini adalah contoh kepelbagaian biodiversity yang kita ada di Malaysia. Gambar di sebelah kiri menunjukkan gambar periuk kera dan gambar di sebelah kanan menunjukkan buah durian Belanda. Next gambar ni menunjukkan kepelbagaian haiwan yang ada di Malaysia. Kita ada penyu, kita ada orang utan dan pelbagai lagi haiwan-haiwan lain. So, terdapat banyak benda hidup dekat sekitar kita dan benda hidup ni dikenali sebagai organisma hidup. Terdapat lebih kurang 10 ke 100 juta jenis organisma yang hidup di bumi kita. Dan cuma lebih kurang 2 juta saja yang sudah dikenal pasti. Yang selebihnya masih belum dikenal pasti. Kita akan refresh balik maksud biodiversity. Biodiversity merujuk kepada kewujudan pelbagai organisma hidup yang berlainan di muka bumi. Maksudnya pelbagai, banyak organisma hidup dekat muka bumi kita ni. So macam mana kita nak kenal pasti? Kita kena buat pengkelasan. Pengkelasan atau pengelasan ialah satu sistem yang mengumpul dan menyusun benda-benda hidup yang mempunyai ciri-ciri yang sama ke dalam kelas yang sama. So kita akan kelaskan haiwan-haiwan ni berdasarkan ciri-ciri dia. Ciri-ciri yang sama kita akan masukkan ke dalam kelas yang sama. Apabila terdapat organisma baru yang ditemui, ciri-ciri baru akan digunakan untuk mengelaskan organisma itu mengikut kesesuaian. Oleh itu, sistem pengelasan ini akan mengalami perubahan. Dalam sistem pengelasan yang kita guna kini, yang kita pakai sekarang ni, organisma dikelaskan kepada 5 kumpulan. Kita kelaskan kepada 5 kumpulan iaitu haiwan, tumbuhan, fungi, kulat, bakteria dan juga organisma yang sangat-sangat ringkas. Dan 2 kumpulan utama iaitu haiwan dan juga tumbuhan. Ini adalah sistem pengelasan yang kita gunakan. Bagi pengkelasan haiwan dikelaskan kepada 2 kategori iaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata pula kita kelaskan lagi kepada beberapa kategori iaitu mamalia, amfibia, burung, reptilia dan juga ikan. Kita tengok maksud invertebrata. Invertebrata maksudnya adalah kumpulan haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Invertebrata maksudnya tidak mempunyai tulang belakang. Contoh dia cacing tanah, udang, ketam, semut, labah-labah dan banyak lagi. Vertebrata. Seterusnya vertebrata. Vertebrata maksudnya haiwan tersebut mempunyai tulang belakang.
Okey, dia terbagi kepada mamalia, amfibia, reptilia, ikan dan juga burung. Maksudnya kita kelaskan lagi kepada 5 kategori. Okey, amfibia pula adalah haiwan yang berdarah sejuk. Okey, hidup di darat dan di air. Okey, amfibia biasanya hidup di dua alam lah, hidup di darat dan di air. Okey, amfibia bernafas melalui insang semasa kecil. Okey, dan bernafas melalui peparu dan kulit yang lembap setelah dewasa. Okey, amfibia bertelur. Okey, amfibia melakukan persenyawaan luar. Okey, contohnya adalah salamander, kodok dan juga katak. Okey, reptilia pula adalah haiwan yang berdarah sejuk. Okey, bersisik kering, mempunyai sisik yang kering, bernafas melalui peparu, bertelur dan melakukan persenyawaan dalam. Contohnya adalah ular, buaya, penyu dan juga cicak. Okey, seterusnya adalah ikan. Okey, ikan adalah haiwan yang berdarah sejuk. Selain daripada tu, ikan mempunyai sisik yang berlendir. Okey, ikan mempunyai sirip dan ekor. Ikan bernafas melalui insang. Okey, ikan hidup di dalam air, bertelur, melakukan persenyawaan luar. Okey, kesemua berikut adalah ciri-ciri bagi ikan. Okey, contoh ikan adalah kuda laut, ikan hiu dan lain-lain. Okey, kuda laut ni tergolong dalam kategori ikan. Okey, sebabnya dia ada sirip dan berekor. Okey, dia bernafas melalui insang, hidup di air dan juga bertelur. Okey, pengkelasan bagi haiwan vertebrata yang seterusnya adalah burung. Okey, burung adalah haiwan yang berdarah panas, mempunyai bulu pelepah, bernafas melalui peparu, bertelur dan melakukan persenyawaan dalam. Okey, contohnya adalah helang, burung pipik dan juga ayam. Okey, ayam tergolong di dalam kategori pengkelasan burung kerana mempunyai semua ciri-ciri yang ada pada burung. Okey, kita akan tengok ciri-ciri mamalia. Mamalia adalah haiwan yang berdarah panas. Okey, haiwan yang berbulu. Mamalia mempunyai bulu. Okey, bernafas melalui peparu, melahirkan anak, persenyawaan dalam. Okey, mamalia melakukan persenyawaan dalam. Okey, contohnya adalah kucing, monyet dan juga kelawar. Okey, dari segi pengelasan tumbuhan pula, kita kelaskan tumbuhan kepada tumbuhan berbunga dengan tumbuhan tidak berbunga. Okey, dan tumbuhan berbunga kita kelaskan lagi kepada dua, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Okey, monocot dan juga dicot. Okey, untuk tumbuhan tidak berbunga. Okey, tumbuhan tak berbunga ni dia tidak menghasilkan bunga dan biji benih. Okey, dan kita bahagikan dia kepada alga, conifer, paku pakis dan Spirogyra. Okey, untuk tumbuhan berbunga pula, tumbuhan berbunga akan menghasilkan bunga untuk pembiakan. Okey, dia akan menghasilkan bunga yang digunakan dalam pembiakan. Okey, dia mempunyai sistem pembiakan. Okey, di mana tumbuhan ini turut mempunyai daun, batang dan akar sebenar yang membiak melalui biji benih. Okey, dan kita bahagikan kepada dua, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Okey, kita tengok ciri-ciri tumbuhan monocotyledon. Okey, ciri-ciri tumbuhan monocotyledon. Okey, mempunyai daun berurat selari, mempunyai akar serabut. Okey, cotyledonnya adalah satu saja. Okey, dan 3 kelopak bunga. Itu contohnya pokok kelapa, jagung, padi dan juga orkid.
Okey, untuk tumbuhan dikotiledon, okey, dikotiledon mempunyai daun yang berurat jejala, berakar tunjang, mempunyai 2 kotiledon, mempunyai 5 kelopak bunga. Okey, contohnya pokok durian, pokok bunga raya dan juga bunga ros. Okey, gambar ni adalah rajah ya. Rajah ni menunjukkan kotiledon. Okey. Yang ini adalah dikotiledon dan yang ini adalah monokotiledon. Okey, dikotiledon kita nampak dia mempunyai 2 kotiledon 1, 2. Okey, monokotiledon satu sahaja yang ini. Okey, contoh dikotiledon adalah kacang tanah dan contoh untuk monokotiledon adalah jagung.